terbuka. Baik, selepas ini kita akan berkongsi bagaimana pengalaman daripada seseorang individu ini yang pernah menjadi pesakit COVID-19 dan baru saja beberapa hari yang lalu telah disahkan bebas daripada virus COVID-19 ini. Kita nak bersama dengan Encik Arifin Muhammad di talian. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Encik Arifin. Ya, saya. Baik, hari ini sihat? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Baik. Kita nak berkongsi sedikit berkenaan dengan pengalaman Encik Arifin sendiri. Kami difahamkan Encik Arifin disahkan positif COVID-19 ini pada 5 Mac. Dan Encik Arifin tidak mengalami sebarang simptom. Ya, seperti mana yang telah dikongsikan antara simptom yang berlaku kepada sakit COVID-19. Mungkin Encik Arifin boleh kongsikan bagaimana permulaannya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya sebenarnya telah menghadiri satu majlis kementerian pada 27 hari bulan Februari. Di majlis itu ramailah orang kan. Jadi saya telah berjumpa dan bersalaman dengan beberapa orang lah. Dan 2 hari kemudiannya saya diberitahu salah seorang daripada yang saya bersalaman itu adalah telah disahkan positif COVID. Itulah permulaannya. Tapi sebenarnya saya tidak tahu dari mana sebenarnya saya dapat. Sebab 2 hari lepas itu pula ada lagi 2 orang di majlis yang sama telah juga disahkan positif. Jadi saya sendiri telah menyerahkan dirilah 2 kali di Hospital Kuala Lumpur untuk membuat saringan. Baik, 2 kali bermakna? Bermakna sebaik saja saya dapat tahu ada kes positif itu yang kontak dengan saya ke Hospital Kuala Lumpur untuk membuat saringan. Sama ada saya positif atau tidak. Kali pertama itu sebab saya tidak ada simptom. Jadi doktor telah menasihatkan supaya balik berehat di rumah lah. Cuma dia bagi saya ubat batuk sebab saya ada batuk. Tapi batuk tu saya dah dapat seminggu sebelum itu. Jadi bila ada lagi 2 orang, saya tahu 2 hari kemudiannya, saya sekali lagi ke Hospital Kuala Lumpur untuk membuat saringan. Kali ini baru diambil sampel untuk membuat pengesahan. Baik. Kali kedua baru disahkan positif. Jadi ketika itu apakah yang terbayang di fikiran? Pastinya sebab kita tersedia maklum bahawa COVID-19 ini adalah virus yang sangat bahaya. Tetapi ketika itu Encik Arifin bagaimana menghadapi COVID ini? Bila doktor panggil saya di rumah tu, dia telefon, bila saya dapat tahu saja, saya rasa guguplah. Tiba-tiba saja saya rasa sakit perut. Saya masuk bilik air, saya rasa gugup, saya rasa oh Allah kenapa kena juga saya kan. Tapi saya tahu saya perlu tenangkan perasaan saya. Dan di dalam bilik air itu saya ambil uduk, saya keluar, saya tenangkan perasaan saya, barulah saya bagi tahu kepada keluarga saya bahawa saya disahkan positif dan saya minta mereka bertenang dan saya pun telefon balik doktor tu untuk membuat perancangan supaya esoknya keluarga saya dapat dibuat saringan sekaligus dan kemudian saya memberi tahu kepada warga kerja di Institut Koperasi Malaysia kerana ramai yang telah ada kontak dengan saya dan saya juga membuat perancangan supaya saringan dapat dibuat di pejabat. Jadi kita pun membuat saringan. Syukur Alhamdulillah saya nak beritahu keluarga saya semua negatif dan warga kerja di Institut Koperasi Malaysia semuanya negatif. Encik Arifin, berapa lama berada di Hospital Sungai Buloh dan mendapatkan rawatan COVID-19 ini? Saya di hospital selama 10 hari. Saya masuk 5 hari bulan dan saya discharge 15 hari bulan Mac. Jadi 10 hari di isolasi itu agak lama dan inilah jadi kita harus bersikap positif lah dalam tu sebab dalam isolasi walaupun kita berkongsi bilik itu dengan 4 orang lain, 3 orang lain, tetapi komunikasi antara pesakit sangat minima kerana masing-masing dalam kubikel, dalam lansir tirai masing-masing itu ada hal masing-masing lah di dalam their own thoughts. Baik, kita juga ada membaca sedikit artikel akhbar yang berkenaan dengan Cik Arifin berkongsi. Melihat daripada situ, Cik Arifin sangat-sangat positif dan mungkin boleh sedikit nasihat Cik Arifin kepada rakyat Malaysia dan juga mereka yang mungkin
sekarang ini begitu panik dengan COVID-19 ini? Setelah saya dapat tahu itu, saya telah membuat keputusan awal. Bila saya dapat tahu saya positif, saya membuat keputusan awal bahawa saya akan go public with my situation. Sebab saya mahu public menyadari bahawa mendapat positif ini is not the end of the world. Kita sebagai orang Islam terutamanya, walaupun agama apa sekalipun, kita ada Tuhan kita masing-masing, dan kita orang Islam ini ada Allah. Kita jangan lupa bahawa penyakit itu datang dari Allah dan kesembuhan itu pun dari Allah. Jadi saya yakin dari awal lagi, walaupun saya tidak tahu tahap manakah virus itu akan menyerang saya yakin daripada awal lagi bahawa saya akan sembuh. Tidak pernah saya ragu-ragu bahawa saya akan sembuh. Dan saya telah memasang satu hasrat bahawa selama mana pun saya di hospital itu, saya akan memanfaatkannya supaya bila saya keluar nanti saya akan menjadi seorang insan yang lebih baik, seorang hamba Allah yang lebih baik. Jadi saya ke hospital dengan satu matlamat untuk menjadi seorang yang lebih baik. Saya bawa Quran, saya bawalah penjagaan diri seperti vitamin C, minyak habatus sauda. Habatus sauda ni sangat baik. Jadi saya syorkan kepada semua orang sekarang ni supaya mengambil habatus sauda untuk kuman. Sangat baik. Ini pun tersebut dalam hadis. Sudah lama, 1400 tahun dahulu. Jadi saya bersikap positif begitu. Saya juga decided to go public. Jadi saya setiap hari membuat perkongsian di Facebook mengenai pengalaman saya di hospital. Dan saya setiap hari juga exercise. Saya membuat satu senaman di hospital itu, di bilik saya lah yang kecil itu, supaya setiap hari saya dapat berpeluh. Sebab pada saya, kuman virus ini tidak ada ubat. Yang ada ubat hanya simptom. Jadi untuk melawan dan membunuh virus ini ialah daripada kekuatan daya tahan diri kita sendiri. Jadi sebab itulah saya mengambil keputusan awal bahawa kita perlu mempertingkatkan kekuatan daya tahan diri. Dengan exercise, dengan berpeluh, dengan makan vitamin C, dengan sikap yang positif. Ini satu-satunya situasi di mana untuk mendapat negatif, kita harus bersikap positif. Itu penting. Sharifin, ada satu soalan. Setelah disahkan bebas daripada COVID-19 ini, pulang ke rumah, duduk bersama keluarga, adakah Cik Arifin masih lagi rasa takut sekiranya kali kedua disahkan ataupun dijangkiti COVID-19 ini? Rasa takut itu terlalu kuat. Saya rasa kita harus rasa perlu berjaga-jaga. Kalau kita takut, benda yang kita takut adalah yang kita dapat. Jadi saya tidak takut, tapi saya mengambil langkah berhati-hati dan berjaga-jaga kerana data pun ada yang mengatakan orang yang pernah sakit boleh dijangkiti semula. Tak tahulah reliable banyak mana data tu, tapi ada data mengatakan begitu. Saya pun ada bertanya dengan doktor, adakah kemungkinan saya ini dijangkiti semula? Jadi doktor kata di Malaysia ini belum lagi berlaku, tetapi kemungkinan itu ada. Jadi kita terus mengamalkan gaya hidup sihat dan mengambil precaution yang penting. Baik. Terima kasih Cik Arifin di atas perkongsian ini. Kami doakan semoga semuanya sihat, insya-Allah, bersama dengan keluarga. Jadi sekarang ini kita serulah kepada semua rakyat Malaysia ini supaya tampil ke hadapan, membuat saringan dan juga mematuhi, please lah, patuh kepada arahan untuk berada di rumah. Stay at home. Stay at home. Yes. Terima kasih Cik Arifin Mohamad, juga merupakan Ketua Pengarah Institut Koperasi Malaysia. Terima kasih banyak-banyak bersama dengan kami hari ini.